Assalamualaikum guys, welcome back. Kalau sebelum ni kecoh pasal isu Jana Nick yang bergaduh dengan netizen kosong Jana satu something, yang mana Jana dah pun membuat permohonan maaf pasal isu tu dan dikira macam Jana dah berbaik semula dengan netizen lah lebih kurang. Tapi tak semena-mena timbul satu lagi isu viral berkenaan dengan Jana Nick, dan kali ni bukan dengan keseluruhan netizen tapi lebih terarah kepada para peminat K-pop. Yes, BTS live. Bukan sahaja di dalam negara tapi dekat luar negara. Tapi apa pun, sebelum kita mula, kalau korang nak cari barang-barang baby yang macam kita nampak dekat K-drama tu, korang boleh check out FB page Kobi Abi. Dekat sana ada jual barang-barang baby yang berkualiti tinggi. Dan yang menariknya, mereka ada sediakan customer service untuk layan korang kalau korang ada apa-apa pertanyaan selepas korang beli barang-barang dekat Kobi Abi ni. Link dekat description. Dan isu ni dah jadi agak sensitif sebab Jana dah pun memaklumkan yang dia akan ambil tindakan undang-undang kepada mereka yang menyebarkan fitnah pasal Jana Nick dan juga isu K-popers ni. Jadi insyaAllah ini adalah satu cabaran yang berat untuk aku share dengan korang pasal isu ni dan juga reaksi aku berkenaan dengan hal ni lah. Okey, kisahnya bermula apabila Jana Nick ataupun tim admin dia, wallahualam, memuat naik pasal update terbaru berkenaan dengan karya Jana Nick. Ini adalah karya hasil pengarahan daripada Jana Nick sendiri, yang mana ada beberapa keping gambar dimuat naik dekat Jana Nick Studio dekat Instagram, yang mana dekat dalam tu ada satu karakter yang bernama Lisa Blackpink, lakonan Animosha. Dan of course serta-merta perkara ni dia jadi viral dan Jana Nick teruk dikecam dekat Twitter dan juga Instagram, hinggakan kedua-dua akaun media sosial Jana Nick ni hilang. Tak tahulah sama ada satu deactivate by Jana Nick sendiri, yang kedua mungkin disebabkan oleh terlalu banyak report yang diterima oleh pihak Instagram dan juga Twitter, yang mana mungkin dilakukan oleh peminat-peminat K-pop, ataupun mungkin termasuk sekali dengan haters Jana Nick, ataupun yang ketiga mungkin dihack oleh individu-individu yang mungkin tak berpuas hati dengan statement yang dibuat oleh Jana Nick. Wallahualam. Tapi harap Jana Nick jangan risau, sebabnya kalau akaun IG Jana Nick memang betul tak dapat diakses oleh Jana, request je gambar-gambar Jana tu dekat buaya-buaya kat luar tu. Diorang ada banyak screenshot gambar-gambar Jana. Dia geng K-pop ni jangan buat main-main lah. Diorang ni ada networking across the country. So kalau usik K-pop kesayangan diorang ni, kau tunggu je lah ombak, tsunami, badai apa bagai semua akan datang menghentam diri kau. Dah tu datang pula dalam pelbagai bahasa, sampaikan announcer yang terror gila bahasa Inggeris pun bakal tergamam dengar bahasa Inggeris yang tunggang terbalik. Tapi waktu tu kau gelakkan diorang pun, diorang peduli apa? Janji diorang dapat lepas kecaman. இந்த மலேசியால மாத்தி பாருங்க, முடியலையா வெளிநாட்டுல போய் தங்கி மாத்துங்க. Buat masa ni, latest update-nya, Jana Nick bakal menyaman netizen ataupun mereka yang membuat fitnah berkenaan dengan hal ni. Jadinya korang yang mana yang nak buat statement ke ataupun yang mana nak mengecam ke apa ke, better tak payah. Walaupun kau rasa kau dah buat akaun palsu, SKMM tetap boleh trace juga. Kau ingat arwah suami aku tu banyak ketinggalkan aku duit? Dia macam ni lah. Ada dua benda yang aku nampak. Minta maaf kalau tersilap. Yang pertama, Jana Nick ni sebenarnya dah lama dikecam atau dapat feedback yang negatif daripada netizen, pengkritik ataupun individu yang sebenarnya tak tahu nak buat kerja apa. So, carilah salah orang lain. Duduk sengit salah, duduk terlentang salah, senyum lebar lebih sikit belah kiri pun salah. Belum masuk skill lakonan, skill nyanyian. Waktu tu ramai yang masuk mode Gordon Ramsay, bagi kritikan merah menyala. Dekat situ dah buatkan jarak antara Jana Nick dan juga netizen makin distant. Dan of course kita senang nak trigger. Ini aku bercakap berdasarkan pengalaman aku, sebab sebelum ni aku pernah jaga talent-talent dekat sebuah production house, yang mana kalau setakat menangis, murung, hilang tanpa dapat dikesan berminggu-minggu ataupun sampai meracau, itu perkara biasa disebabkan tekanan daripada luar, especially daripada netizen. Kedua, Jana Nick ni kalau sampai shock dia punya gurau tu kadang-kadang terlepas pandang. Mungkinlah dia cuma usaha untuk nampak fun, nampak happy, nampak kelakar di mata netizen. Tapi mungkin juga di pandangan mata netizen tu, lawak tu setakat tahap hot seat Maharaja Lawak je. Pada pandangan aku, cadangan sahaja. Mungkin Jana Nick dia kena ubah karakter dia tu kepada klasi sikit. Actually boleh je reposition balik karakter tu. Sebagai contoh macam bosku, dalam masa berkuasa punyalah kayangan. Sekarang bila dah jatuh, pandai pula tukar jadi troll wonsa sampai terhibur hati rakyat. Bos kita! Mana apa, bosku?
Pendapat je lah, kalau tak setuju tak apa, sebab everyone deserve to choose their own path. Dan pula kepada para peminat K-pops dekat Malaysia especially, kelas Muslim, Terima kasih kepada Malaysia Army BTS. relax sudah. Nak kritik Jana disebabkan apa yang dia cakap tu tak ada masalah, tapi janganlah melampau sampai menghina, memaki, attack personal orang tu semua kan. Orang attack agama kita, pandai pula kau suruh bersabar. Yang pertama, nak berlawak tu boleh, tapi janganlah kita main nama orang ataupun buatkan orang lain trigger. Sesama kawan tak apa, terpencil. Tapi kalau dah sampai kita upload dekat media sosial, maksudnya we are ready to accept whatever that will come to us. Ibarat kata peribahasa, gadai terdorong ke pajak, sehari macam sebulan juga. Maksudnya kalau kita dah terlanjur even sikit pun, kesan dia tetap akan jadi besar. Contohnya macam Blackpink ni lah. Yang kedua, ibarat kawanan pipit, seekor berkokok, lain mencicit. Maksudnya jangan kita rasa kita ni lain daripada orang lain sedangkan kita semua ni sama. Kat dalam kes ni ada dua maksud. Yang pertama, aku suggest lah, aku nasihatkan kepada Jananik, mungkin perlu tone down sikit dia punya karakter dia dan jadikan selebriti sebagai contoh Faizal Hussein dan juga Roshamno sebagai role model. Diorang jenis diam-diam je buat kerja. Kita masih ingat diorang disebabkan oleh skill lakonan diorang dan bukannya disebabkan oleh publicity murahan. Yang kedua, aku tujukan kepada adik-adik K-popers ni, kita minat ada batas. Jangan kita agung-agungkan diorang sangat sebab diorang pun manusia juga. Minat ni satu dah gayang. Tak boleh, ambil lain. Ambil ni pula, orang simpan kot. Sebenarnya memang banyak benda yang aku nak share dengan korang pasal hal ni, tapi aku yakin akan ada kesinambungan pasal hal ni. Jadinya aku simpan untuk next content pula. Dan aku harapkan yang Jananik bersabar atas dugaan yang dihadapi ni. Dan kepada semua, tak kisahlah K-popers ke, Jananikers ke apa ke, please lah, tak payah nak berbalah, tak payah nak bergaduh pasal benda yang kecil macam ni. Kalau tersilap kita tegur, tak perlu sampai bermusuh, sampai nak berperang apa benda semua. Sebab aku dengar sampai student Korea bergaduh dengan student Melayu disebabkan perkara macam ni. Aku rasa tak patut kot. Anyway, akhir kata pepantun, harimau memburu diam-diam, ular menyusup senyap-senyap, hidup elak kena kecam, takut nanti hati sentap. Dan kalau korang suka konten yang ada dalam channel ni, please consider to subscribe, okay? So thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum.